Yesha, proses penunaian bantuan khas COVID-19 atau BKC di kaunter Bank Simpanan Nasional BSN yang sepatutnya berakhir pada 31 Disember 2021 dilanjutkan sehingga 31 Januari 2022. Kemudahan disedia khusus untuk penerima bantuan yang terjejas banjir di seluruh negara. Paling terkini untuk malam yang berhormat Senator, pembayaran BKC Fasa 3 mulai 20 Disember 2021 melibatkan 3.8 juta penerima isi rumah kategori miskin B40 dengan nilai bantuan sebanyak RM300 dan implikasi kewangan berjumlah RM1.2 bilion. Tuan Yang Pertua, bagi penerima yang terkesan dengan bencana banjir, sukacita dimaklumkan proses penunaian bantuan-bantuan ini melalui kaunter BSN yang sepatutnya berakhir pada 31 Disember 2021 akan dilanjutkan sehingga 31 Januari 2022. Beliau menjawab pertanyaan Senator Serwandi Saad. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Muhammad Shahar memaklumkan kerajaan bersetuju untuk memberi pengecualian pembayaran sewa selama 2 bulan kepada penyewa komplek keusahawanan SME Bank yang terjejas akibat banjir. SME Bank juga akan memudah cara permohonan penstrukturan semula pinjaman individu yang terkesan akibat bencana itu. Baik, saudara, Dewan Negara hari ini turut dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan KPM bekerjasama rapat dengan agensi-agensi keselamatan dalam usaha untuk membantu penduduk yang terjejas banjir di seluruh negara. Timbalan Menteri Pendidikan 1, Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata, ketika ini banyak sekolah digunakan sebagai pusat pemindahan sementara atau PPS. KPM juga akan mengenal pasti murid-murid yang terjejas banjir untuk diberikan bantuan yang bersesuaian. Bantu pada semua segi yang dapat kita hulurkan bantuannya, termasuklah dijadikan tempat sekolah sebagai tempat pemindahan untuk membantu mangsa banjir, dan waktu yang sama tempat-tempat yang dilanda banjir itu juga akan termasuklah murid-murid dan murid-murid yang terlibat akan juga diberikan bantuan yang bersesuaian. Jadi itulah kita akan kerjasama rapat dengan agensi yang lain. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Jeffrey Atan yang membangkitkan isu mengenai kesediaan para pelajar untuk meneruskan sesi persekolahan pada Januari 2022. Baik, saudara, hari ini Dewan Negara turut dimaklumkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan KKM mendapati sebanyak 76.2% responden bersetuju untuk mengambil dos penggalak COVID-19. Namun daripada jumlah tersebut, hanya 39.9% sahaja yang bersetuju untuk mengambil dos penggalak daripada jenis yang berlainan daripada dos prima. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, statistik tersebut membuktikan kadar penerimaan dos penggalak vaksin COVID-19 di Malaysia adalah baik. Pada 17 November 2021, PBKD telah meluluskan vaksin CoronaVac keluaran Sinovac dan vaksin AstraZeneca untuk digunakan sebagai dos penggalak. Selain itu, pada 24 November 2021 yang lalu, Jawatankuasa Kerja Teknikal bagi dos penggalak telah meluluskan pemberian dos penggalak kepada semua individu berumur 18 tahun ke atas. Ini bermakna pemberian dos penggalak secara homologus bagi penerima dos lengkap vaksin CoronaVac dan vaksin AstraZeneca boleh dilaksanakan. Oleh demikian, Kementerian Kesihatan menjangkakan kadar penerimaan dos penggalak akan meningkat.
Beliau turut memaklumkan sehingga 21 Disember lalu sebanyak seramai 4.87 juta rakyat Malaysia telah pun menerima dos penggalak berbanding 2.45 juta pada 1 Disember lalu, iaitu peningkatan sebanyak 98.5% dalam masa 3 minggu. Dengan pelbagai usaha yang dijalankan, Kementerian Kesihatan komited untuk mencapai sasaran seramai 5.5 juta populasi menerima dos penggalak pada akhir Disember ini. Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menjawab pertanyaan Senator Datuk Teo Eng. Baik, sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan sedang membangunkan pelan induk industri sukan Malaysia dalam usaha untuk menjadikan negara ini sebuah hub sukan tumpuan dunia. Timbalan Menterinya Datuk Seri T. Lianke berkata, pelan tersebut menekankan aspek pengkomersialan dan juga keusahawanan. Strategi utamanya tertumpu kepada usaha menggalakkan perniagaan sukan dan juga meningkatkan pengkomersialan sukan. Kementerian berpandangan melalui penganjuran dan pengelolaan acara sukan bertaraf dunia, negara akan berupaya untuk meningkatkan lagi visibiliti ataupun keterlihatan negara sebagai penganjur acara sukan bertaraf antarabangsa di pentas antarabangsa atas dan ternama. Dan juga kita perlu meningkatkan aktiviti perniagaan berasaskan kepada sukan yang boleh menjadi penyumbang kepada ekonomi negara. Kementerian juga dalam fasa akhir menyediakan pelan visi Sukan Negara 2030 yang menggariskan hala tuju baharu bagi memacu pembangunan industri sukan negara untuk tempoh 10 tahun akan datang. Baik saudara, ketika ini Dewan Negara sedang berlangsung sesi undian rang undang-undang Perlembagaan Pindaan 2021 dan kami akan bawakan perinciannya terus-menerus dalam berita RTM. Untuk berita lain dalam Berita Tengah Hari, kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Syah, silakan.